Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton kita. Saya Miss Nur. Dan saya Miss D. Okey, untuk episod podcast kita pada hari ini adalah Ponteng Salah Pelajar atau Salah Guru. Okey, seperti yang kita tahu, ponteng ni bukanlah masalah yang baru berlaku. Ponteng ni masalah yang dah berlaku sejak zaman berzaman, sejak mak ayah kita lagi. Betul tak Miss D? Ya, betul. Isu ponteng ni dah berlaku zaman yang lama lah, sebab bila terlibat dengan pelajar, dia akan adalah isu ataupun masalah seperti masalah disiplin je. Okey, dalam episod kita nak ulas ataupun kita nak kupas, betul ke salah satu punca dia guru? Betul ke guru ni dia boleh menyumbang kepada berlakunya masalah ponteng dalam kalangan pelajar kita? Okey, pertama-tama sekali kita akan bagi tahu dulu apa masalah-masalah antara masalah yang pelajar hadap dengan guru mereka. Salah satu masalah yang pelajar hadap adalah apabila guru menegur mereka, mereka menganggap guru itu macam membenci, kan? Ataupun tidak suka kepada mereka. Mereka akan menyalah anggap, mereka ingat guru tu macam nak memalukan mereka depan rakan-rakan yang lain, sebab guru ni sifat dia memang akan menegur pelajar mereka sebab kita sayang. Cikgu dia sayang kepada pelajar dia, jadi dia akan tegur kalau pelajar dia buat salah. Tapi pelajar kadang-kadang dia macam salah anggap. Dia macam anggap guru ni macam tak suka mereka. Betul tak mesti benda tu? Bagi saya benda ni betul lah, sebab apabila guru tu niatnya hanyalah untuk menegur, tapi mungkin tindakan yang melulu membuatkan guru tersebut terkeluar bahasa yang kesat lah kepada pelajar, dan pelajar ni dia mudah tersentuh, mudah mengambil apa yang dikata guru tu sebagai sesuatu yang teruk, negatif. Jadi apa yang guru tersebut, mereka hanyalah untuk menegur. Jadi dengan niat yang macam tu, pelajar ni tersalah anggap dan mendorong pelajar tu tak nak jumpa cikgu, tak nak datang sekolah, dan menyebabkan peningkatannya isu ponteng sekolah. Jadi betul. Dan kalau kita tengoklah masalah lain yang pelajar hadap dengan guru ni adalah masalah dalam mereka rasa tersisih. Mereka rasa tersisih apabila berada dalam satu kelas tu, guru terlalu memberi perhatian kepada pelajar yang pandai. Ada kes ini ada berlaku. Tetapi pelajar ni sebab mereka masih remaja, mereka sangat sensitif. Jadi kalau mereka rasa tersisih sikit pun, kalau mereka tengok cikgu fokus dekat pelajar yang pandai pun, mereka dah rasa tersisih, dah rasa macam cikgu ni tak sayang diorang, cikgu tak nak ajar diorang. Jadi untuk episod kita nak tengok adakah betul faktor guru ni menjadi punca kepada berlakunya masalah ponteng dalam kalangan pelajar. Jadi saya akan serahkan kepada Miss T untuk menerangkan faktor ini. Okey, faktor guru mampu meningkatkan isu masalah ponteng sekolah. Antaranya isu-isunya yang perlu ditekan, perlu dikupas dengan lebih mendalam adalah isu yang pertama mengenai guru terlalu garang. Okey, saya ada dapat aduan lah daripada pelajar yang di mana guru-guru mereka garang dekat sekolah, garang di dalam kelas. Maksudnya mereka menegur, niat mereka hanyalah untuk menegur, tapi dengan menggunakan kata-kata yang kesat, bagi pelajar tu tersebut macam agak terlebih lah. Okay, pelajar ni diorang macam malu lah especially kalau cikgu yang tegur dalam kelas depan kawan-kawan lagi, dan mereka malu untuk masuk kelas, malu untuk datang ke sekolah, dan mereka terus ambil niat untuk macam tak nak masuk kelas, tak nak jumpa cikgu, dan seterusnya ponteng sekolah. Okey, macam tu. Dan isu yang kedua adalah pelajar berasa bosan di dalam kelas, sebabnya cikgu bosan, cikgu mengajar bosan lah. Maksudnya kalau cikgu kalau cikgu tu sendiri mengajar dengan
tidak mempelbagaikan teknik pengajaran mereka dalam kelas, pelajar tu akan cepat rasa bosan, cepat jemu untuk belajar. Jadi mereka beranggapan yang macam masa untuk satu subjek tu terlalu lama. Masa tu jadi macam kalau dalam kelas, kalau dah cikgu mengajar dengan bosan, and then diorang pun rasa macam masa dalam kelas tu lama, diorang decide untuk kalau aku masuk kelas pun aku tak faham juga. Macam tu. Jadi diorang decide untuk tak nak datang sekolah. Okay. Bagi diorang masa yang dihabiskan masa dalam kelas ni macam membazir lah bagi mereka. Okay, dan isu yang last adalah perselisihan faham antara guru dengan pelajar. Okay, isu ni terjadi juga dekat sekolah, especially sekolah zaman sekarang, di mana guru ni dia digaduh dengan pelajar. Dia gaduh dengan pelajar sebabnya maybe cikgu tu adalah nak tegur pelajar, tapi dengan, yelah macam saya mention tadi, guru guna kata-kata yang kesat. And then pelajar tu sendiri di dalam fasa di mana diorang ni rebel, fasa memberontak, diorang bertindak untuk, bagi mereka nak membela diri, tapi dengan niat cikgu ni hanya untuk menegur. Jadi wujudnya perselisihan faham antara guru ni dan cikgu tu. Yalah, dengan sikap cikgu tu perlu lebih matang dalam buat segala keputusan. Dan pelajar tu sendiri macam kalau guru tu ambil syakna dengan apa permasalahan mereka, dan masalah ni sebenarnya tak sepatutnya berlaku lah dekat sekolah zaman sekarang ni kan. Kan Jadi betul lah ya, masalah antara pelajar dengan guru ni dia boleh menyumbang kepada berlakunya ponting dalam kalangan pelajar. Okay, seterusnya saya nak kongsi sikit pengalaman daripada pelajar-pelajar yang kita dah interview lah, yang kita dah temu puan sebelum ni. Kita nak kongsikan dekat penonton-penonton hari ni. Okay, pengalaman yang pertama adalah daripada pelajar lelaki daripada sekolah X. Maaf lah ya, kita tak boleh nak mention nama sekolah. Nanti kan ada Insta yang datang cari, tak pasal pula. Okay, seorang pelajar ni dia cakap dia berminat sangat-sangat nak belajar dengan seorang guru ni, sebab dia cakap siapa je yang belajar dengan cikgu ni dia macam akan jadi pandai, akan dapat keputusan yang bagus. Tapi bila dia masuk kelas cikgu tu, baru dia tahu yang cikgu tu sangat garang mesti. Cikgu tu dia pernah, pelajar ni dia pernah kena marah dengan cikgu tu, macam siap kena maki-maki depan pelajar yang lain. Okay, sebagai seorang manusia lah, kita malu tau kalau kena marah dengan cikgu, kena maki-maki, sebab kita rasa macam kita ni tak berguna. Kita rasa macam aku ni kena marah je kan, aku ni tak pandai ke sebenarnya. Dia akan merendahkan value student tu, dia akan merendahkan nilai pelajar tu. Lepas tu kalau yang pengalaman yang kedua pula yang kita dapat adalah study seorang pelajar perempuan. Pelajar perempuan ni daripada sekolah Y. Sekolah pun kita tak boleh nak mention mana. Kalau pelajar ni dia cakap dia seorang yang lemah, terutama dalam subjek matematik lah kan. Tapi cikgu matematik dia ni mengajar dengan cara yang sukar untuk seorang pelajar yang lemah nak faham. Dia macam cara tu kalau pelajar yang pandai dia orang boleh lah faham, tapi kalau pelajar yang lemah dia orang macam susah nak faham benda tu. Jadi bila dia tanya cikgu tu, boleh tak ajar saya balik kan, cikgu tu jawab apa tau mesti. Cikgu tu jawab, kenapa nak belajar kan saya dah ajar, jadi awak pergilah belajar dengan kawan-kawan awak dah pandai. Pelajar bila diorang dengar cikgu cakap macam tu, diorang akan rasa insecure, diorang akan rasa macam aku bukan aku tak nak tanya kawan-kawan, tapi aku malu kan. Kadang-kadang kawan-kawan diorang kalau bercakap sesama diorang macam akan merendahkan kawan yang lain. Jadi pelajar ni dia dah rasa putus asa, dia dah rasa give up, dia tak nak masuk kelas cikgu tu, dia tak pergi sekolah kalau ada subjek matematik hari tu. Jadi boleh bayangkan tak berapa hari seminggu dia ponting semata-mata sebab tak nak masuk kelas matematik. Okay. Jadi daripada pengalaman kami sendiri sebagai host, kalau saya pernah lah ponting sekolah sebab tak nak masuk kelas cikgu tu. Sebab apa tau, sebab cikgu tu macam garang sangat, so macam takut. Kalau mesti pernah tak? Pengalaman saya
Tak pernah kot. Setakat yang saya tahu tak pernah masuk ponteng sekolah sebab saya suka masuk kelas dan saya takut cikgu tapi saya kena masuk kelas. Macam tu. Okay, nampak tak? Miss D kita ni seorang yang sangat berdisiplin, guys. Okay. Dia boleh menjadi contoh lah kepada pelajar yang lain. Okay. Apa? Sebab okay. Untuk masalah antara guru dengan pelajar ni, dia bukan tak ada penyelesaian tau. Dia ada penyelesaian. Tetapi guru-guru, cikgu-cikgu dengar ya apa yang kita nak bagi tahu ni. Okay. Saya nak minta Miss D lah kupas pasal tu, boleh? Okey. Mengenai isu ataupun langkah penyelesaian yang patut dilakukan oleh guru-guru tersebut adalah yang pertama berkaitan dengan isu guru terlalu garang. Bagi saya, guru tu perlu consider lah dengan kalau niat untuk menegur pelajar dengan follow flow pelajar tu tersendiri. Contohnya kalau pelajar ni kita tahu pelajar tu sensitif, maksudnya dia tak boleh mendengar kata-kata yang kesat. Maksudnya guru tu ambil inisiatif untuk jumpa pelajar tu tersebut. Contohnya kalau nak tegur, jumpa pelajar tu dan tegur, tapi dengan secara berhemah lah bagi cikgu tu juga. Okay. Dan isu yang kedua mengenai pelajar bosan di dalam kelas. Okay. Bagi isu ni, guru tu sendiri perlu mempelbagaikan teknik pengajaran dia dalam kelas supaya dapat menarik minat pelajar tu untuk minat belajar. Contohnya, kalau belajar bosan dengan guna teknik yang lama, teknik menulis, contohnya teknik yang buat latihan je macam tu. Okey, apa kata guru perlu selitkan, contohnya ada aktiviti, ada yang di mana pelajar ni dapat merangsang lah daripada fokus untuk belajar. Apa kata kita relax, contohnya ambil masa 5 minit ke untuk biar diorang recharge diorang energy sebelum sambung belajar. Okay, macam tu. Dan ada juga yang pelajar mengadu yang diorang dapat banyak homework, banyak kerja rumah lah. Okay, pelajar zaman sekarang ni dia suka relax, dia suka tenang je. Bukan maksud macam tak bagi kerja apa-apa. Contohnya guru perlu menghadkan pemberian kerja sekolah. Okay, ni untuk kalau pelajar tu rasa macam terbeban dengan kerja yang banyak, jadi diorang macam tak dapat nak siapkan, and then diorang takut cikgu tu marah, diorang tak nak datang ke sekolah, macam tu. So isu kerja banyak ni juga penyumbang lah kepada masalah ponteng sekolah. Dan juga yang terakhir adalah perselisihan faham antara guru dengan pelajar. Isu ni bagi saya dia tak sepatutnya berlaku dekat sekolah. Tapi kalau yang dah berlaku, bagi saya langkah penyelesaiannya adalah guru tu sendiri perlu kalau tegur pun secara berhemah supaya pelajar ni dapat mendengar kata-kata guru tu sendiri. Contohnya apabila guru tu mengambil tindakan melulu dengan marah ataupun menegur dengan kata yang kesat. Pelajar ni dia cepat terguris tau. Dia dalam fasa yang memberontak, rebel. So bila cikgu tu tegur dengan kata-kata kesat, mereka ni tak dapat terima. So dia orang macam lawan balik dengan niat untuk membela diri apa semua. Tapi cikgu ni hanya untuk menegur. Tapi langkah tu, cara tu tak kena lah bagi saya. And then cikgu sepatutnya mewujudkan suasana yang harmoni dekat sekolah. Jadi mereka tak sepatutnya pilih kasih antara pelajar tu sendiri. Contohnya ada juga cikgu yang ada isu yang di mana cikgu ni dia lebih memberikan tumpuan kepada pelajar yang pandai. Jadi pelajar yang kurang pandai ni dia akan berasa tersisih lah. Dia rasa macam kurang tumpuan apa semua. Okay. Dalam kelas, so cikgu ni perlu
apa ni orang cakap, memberi tumpuan yang sama rata kepada pelajar dalam kelas supaya pelajar tu sendiri rasa macam minat memberi diorang akan rasa yang cikgu ni memberi tumpuan lah kepada semua. Okey, itu saja untuk langkah penyelesaian. Okey. Jadi kita dah bagi tahu faktor, kita dah bagi tahu langkah penyelesaian. Jadi kita haraplah kan masalah politik ni boleh diatasi lah. Sebab sayang tau, remaja kita, diorang berpotensi besar untuk mengharumkan nama negara. Tapi sayanglah sekiranya faktor-faktor sebegini menyebabkan mereka tak nak pergi sekolah dan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelajaran. Jadi itu sahajalah daripada kami. Sampai berjumpa di episod yang seterusnya, tapi bukan dengan kami lagi lah, dengan Miss yang lain. Itu sahajalah daripada kami. Okay, bye-bye.